Banyak kontena tersadai di Pelabuhan Klang akibat PKP. Banyak kontena tersadai di Pelabuhan Klang dan tidak dapat dihantar ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menghadkan penghantaran barang-barang tidak penting. Persekutuan Penghantar Freight Malaysia FMFF memberi amaran keadaan itu ibarat bom jangka yang memberi kesan kepada kapasiti dan kecekapan pelabuhan. Hal itu memandangkan setiap kontena yang tidak boleh dihantar akan dikenakan cas bayaran lewat, simpanan dan pengeluaran yang akan meningkatkan kos input dan seterusnya akan dikenakan juga kepada pengguna. Pengerusi Lembaga Pelabuhan Klang PKA, Ian Yong Hian Wah berkata, buat masa ini, Westport berada dalam kapasiti 67%, manakala Northport pada 47%. Beliau berkata kedua-dua pelabuhan itu dapat menampung lebih banyak kontena meskipun PKP dilanjutkan sehingga 14 April. Ian Yong turut berkata pengendali pelabuhan telah menyediakan 2 bidang tanah yang dapat menampung tambahan 25,000 kontena di Westport. Mengakui masalah dihadapi oleh perkhidmatan pengangkutan barang, katanya PKA sedang membincangkan cadangan mengurangkan caj penyimpanan. Katanya lagi, PKA telah menghantar senarai barangan yang menjadi sokongan kepada barangan penting minggu lalu kepada Kementerian Pengangkutan dengan harapan agar Majlis Keselamatan Negara NSC akan membenarkan barangan tersebut dihantar melalui jalan raya. Menurut FMFF, perkhidmatan pengangkutan mempunyai masalah membuat penghantaran kontena memandangkan terdapat interpretasi berbeza di kalangan pihak berkuasa berkenaan syarikat pengangkutan jalan raya. FMFF yang mewakili 1,300 ahli berkata, meskipun sektor logistik disenaraikan sebagai perkhidmatan penting oleh MKN, kenderaan-kenderaan pengangkutan ditahan oleh agensi penguatkuasaan atas pelbagai sebab. Sokongan buat industri penting. Eun Yong menggesa kerajaan memberi perhatian terhadap perkara itu, memandangkan banyak industri yang saling berhubung kait, sedangkan penghantaran tidak dapat dibuat kepada beberapa industri penting ekoran PKP. Kita tidak boleh hanya lihat satu atau dua barangan sahaja dan beri mereka pelepasan untuk dihantar. Syarikat pengeluar produk penting memerlukan industri sokongan yang lain untuk menghasilkan produk berkenaan sebelum ia dapat diedarkan ke pasaran. Contohnya, kamu perlukan bahan mentah dan bahan-bahan lain, tapi kamu juga perlukan pembungkusan. Industri ini tak dikelaskan sebagai perkhidmatan penting jelasnya. Tambahnya lagi, masalah seumpama itu lebih-lebih lagi yang dihadapi oleh pengeluar makanan perlu diberi keutamaan bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi. MKN perlu beri keutamaan logistik untuk pastikan industri sokongan dapat membekalkan barangan penting. Kegagalan dalam hal itu boleh menjejaskan bekalan makanan tambahnya. Pada Selasa, kerajaan mengakui terdapat gangguan dalam rantaian bekalan makanan. Satu pasukan khas ditubuhkan bagi melihat perkara berkenaan rantaian bekalan makanan, terdiri daripada Wakil Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Pasukan itu diketuai oleh Menteri Kanan Muhammad Hazmin Ali. Dalam perkembangan yang lain, mengapa MPP Cemerlang pun ditamatkan? Tanya Fahmi. Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil berkata, Majlis Perwakilan Penduduk MPP kawasan itu pernah diiktiraf Kementerian Wilayah Persekutuan sebagai yang terbaik di Kuala Lumpur. Kata Fahmi, MPP Lembah Pantai diberikan anugerah emas dengan 5 bintang pada Majlis Anjuran Kementerian itu pada 28 Februari lalu. Anugerah ini diberi atas pengiktirafan mutu kerja, laporan lengkap dan aktiviti-aktiviti lapangan yang dibuat MPP Lembah Pantai. Pengiktirafan ini dibuat oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan sendiri. Adakah pengiktirafan ini tidak bermakna? Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Fahmi berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa berkenaan penamatan tugas semua ahli NPP di Kuala Lumpur dan Labuan. Anwar mendakwa tindakan itu dibuat atas pertimbangan kepentingan awam.
Kata bekas Setiausaha Agung UMNO itu, pejabatnya menerima aduan yang mendakwa perkhidmatan anggota MPP tidak memuaskan selain tidak mematuhi garis panduan. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sebahagian besar MPP wilayah persekutuan yang tidak aktif dan tidak pernah menghantar sebarang laporan, kegiatan dan perbelanjaan seperti yang disyaratkan sejak ahli-ahlinya dilantik. Malah banyak yang tidak pernah menghantar laporan walaupun peruntukan telah dibelanjakan. Selain itu, pihak KWP juga menerima banyak aduan daripada penduduk setempat yang tidak berpuas hati kerana MPP wilayah persekutuan tidak aktif dan berfungsi dengan baik, katanya. Menurut Fahmi, jika pertimbangan Anwar itu diambil kira, mengapa khidmat anggota MPP Lembah Pantai juga ditamatkan? Bagaimana pula dengan MPP lain yang turut diiktiraf pada malam itu, katanya. Menurut Fahmi, jika benar ada MPP yang tidak berfungsi, setidak-tidaknya ia dirombak dengan mengambil kira cadangan ahli parlimen kawasan tersebut. Bukannya semua ditamatkan serentak sebegini rupa, dan bukan pada waktu ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa kerana COVID-19 melanda, katanya. Justru Fahmi berkata semua ahli parlimen di Kuala Lumpur dan Labuan berharap Anwar mengkaji semula keputusannya untuk menamatkan khidmat semua MPP terbabil. Dalam perkembangan berita yang sama, ahli parlimen PH gesa Anwar kaji semula penamatan khidmat MPP. 10 ahli parlimen Pakatan Harapan PH di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menggesa Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa untuk mengkaji semula keputusan menamatkan perkhidmatan semua ahli Majlis Perwakilan Penduduk MPP di bawah kawasan pilihan raya mereka. Dalam satu kenyataan bersama, 10 ahli parlimen itu berkata mereka hanya dimaklumkan berhubung perkara itu hari ini. Tindakan ini pada ketika Malaysia di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat wabak COVID-19 amatlah tidak patut dan amat kejam. Ini kerana sejak ahli MPP dilantik pada Januari 2019, mereka telah berkhidmat pada semua penduduk KL dan Labuan tanpa mengira kaum, agama maupun fahaman politik. Penduduk Kuala Lumpur dan Labuan telah mengenali mereka dan mengharapkan bantuan khidmat masyarakat dari MPP, kata kenyataan itu. Tambah kenyataan itu lagi, MPP pada waktu ini juga sedang dikerah untuk membantu rakyat dalam pelbagai program sumbangan kebajikan. Penukaran MPP katanya hanya akan melambatkan penyampaian sumbangan yang amat diperlukan terutama di kalangan golongan miskin bandar. Oleh itu, kami menggesa Menteri Wilayah Persekutuan agar mengutamakan rakyat ketika ini dan memberi pertimbangan khusus dan tidak menamatkan perkhidmatan MPP sedia ada. Penukaran MPP hanya akan menimbulkan keresahan dan kekeliruan di kalangan rakyat, katanya. Tak suka penangguhan, 10 ahli parlimen itu ialah Tan Kok Wai, Ceras, Fahmi Fazil, Lembah Pantai, Hana Yeob, Segambut, Teresa Kok, Seputih, P. Prabekaran, Batu, Lim Lip Eng, Kepong dan Rosman Ismail, Labuan. Terdahulu hari ini, Pengarah Sosial dan Ekonomi di BKL, Anwar Zain, dalam suratnya mengeluarkan arahan agar anggota MPP mengembalikan van yang digunakan, mengembalikan semua aset yang dibeli menggunakan geran pengurusannya, memulangkan semua pengurusan dan aktiviti yang tidak diperlukan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, menutup akaun bank rasmi mereka dan mengemukakan laporan penuh aktiviti mereka. Menurut surat tersebut, semua perkara yang berkaitan harus diselesaikan sebelum 8 April. Datuk Bandar itu juga melampirkan surat rasmi dari Anwar yang memaklumkan cadangan kementerian untuk melakukan penstrukturan semula kepada anggota MPP sedia ada untuk memperkuat fungsinya. Sementara itu, Anwar dalam kenyataan medianya mengulas isu itu berkata, langkah berkenaan diambil selepas pejabatnya menerima aduan yang mendakwa perkhidmatan yang tidak memuaskan oleh anggota MPP selain daripada tidak mematuhi garis panduan. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sebahagian besar MPP wilayah persekutuan yang tidak aktif dan tidak pernah menghantar sebarang laporan kegiatan dan perbelanjaan seperti yang disyaratkan sejak ahli-ahlinya dilantik. Malah banyak yang tidak pernah menghantar laporan walaupun peruntukan telah dibelanjakan. Selain itu, pihak KWP juga menerima banyak aduan daripada penduduk setempat
yang tidak berpuas hati kerana MPP Wilayah Persekutuan tidak aktif dan berfungsi dengan baik. Berdasarkan laporan dari pihak berkuasa tempatan, Anwar berkata beliau mendapati terdapat MPP tidak aktif tanpa laporan perbelanjaan yang dikemukakan untuk penelitian lebih lanjut. Justru demi kepentingan awam, Kementerian Wilayah Persekutuan sedang menyusun semula MPP Wilayah Persekutuan dan akan digerakkan segera tidak lama lagi, katanya. Anwar juga berkata, ahli parlimen termasuk dari PH boleh mencadangkan nama individu yang aktif dan berkebolehan dalam persatuan penduduk untuk memegang jawatan berkenaan. Dalam kenyataan berasingan di Facebook, Anwar meyakinkan bahawa proses melantik MPP baru tidak akan mengambil masa lebih lama daripada 14 hari. Saya tidak suka penangguhan, jadi ia tidak akan mengambil masa lebih lama dari 14 hari. Dan selepas itu MPP akan berfungsi lagi, katanya. Kita beralih ke perkembangan berita yang lain. Jangan ulang jawatan kuasa indah-indah. Pelaksanaan leceh sekali, kata Anwar Ibrahim. Presiden PKR Anwar Ibrahim menggesa Kerajaan Perikatan Nasional PN melancarkan pakej rancangan ekonomi menyeluruh bagi membantu rakyat yang terkesan dengan wabak COVID-19 selewat-lewatnya Jumaat ini. Nasihatnya buat PN, jangan diulangi tindakan pentadbiran lalu yang menubuhkan begitu banyak jawatan kuasa bagi menangani masalah rakyat, namun sangat leceh untuk dilaksanakan. Saya percaya kerajaan harus terima kenyataan ini dan tidak berlengah supaya paling akhir Jumaat ini kita ada satu rancangan yang betul-betul menyeluruh. Jangan berulang masalah yang lalu. Jawatan kuasa banyak ditubuhkan menteri-menteri dengan jawatan kuasa yang bunyinya indah-indah, tapi pelaksanaannya sangat leceh sekali, katanya. Beliau berkata demikian dalam rakaman ucapan yang dimuat naik di Facebooknya tadi. Antara jawatan kuasa yang ditubuhkan bawah pentadbiran PH ialah jawatan kuasa pilihan khas kesaksamaan, agenda dan pembangunan keluarga, jawatan kuasa pilihan khas untuk melantik jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam, jawatan kuasa pilihan khas hak asasi manusia dan hal ehwal perlembagaan dan lain-lain. Malaysia kini berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengarahkan semua penduduk ataupun semua rakyat duduk diam di rumah dan semua perniagaan diarahkan tutup kecuali yang terlibat dalam perkhidmatan penting sahaja. Hal ini menyebabkan ada sebahagian rakyat hilang punca pendapatan, terutamanya mereka yang berpendapatan harian dan mereka daripada golongan susah. Semalam Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata akan mengumumkan pakej rancangan baru pada Jumaat ini yang lebih menyeluruh melibatkan semua pihak dan menjamin bahawa tiada sesiapa pun yang akan ditinggalkan. Pengumuman itu dibuat selepas beliau mengumumkan beberapa inisiatif baru bagi meringankan beban rakyat seperti penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan dan penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat. Dalam ucapan itu, anggota Parlimen Port Dickson itu turut menzahirkan pendapatnya bahawa usaha kerajaan bagi menangani masalah yang dihadapi rakyat, ekoran COVID-19 dilihat belum mengesankan, terutamanya jika dipandang daripada beberapa aspek. Antaranya isu bayaran sewa kediaman yang baginya wajar diberikan penangguhan, serta supaya dikeluarkan arahan yang melarang penyewa diusir dari kediaman masing-masing jika sewa tidak dilunaskan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau turut menggesa agar bayaran pinjaman kenderaan dimansuhkan. Selain itu, Anwar turut mendesak kerajaan supaya bertegas dan tidak bertolak ansur dalam kes pembuangan pekerja dalam tempoh PKP ini yang akan menyebabkan masalah pengangguran yang lebih parah. Saya tak faham mengapa Kementerian Sumber Manusia KSM dan kerajaan umumnya tidak memberi penekanan bahawa tidak boleh dibuang pekerja dan dibatalkan gaji mereka di peringkat sekarang. Alasannya kerana keuntungan kecil. Ini adalah golongan korporat yang maha kaya. Pendapatan keuntungan dicatat berbilion ringgit sebelum ini. Kemudian ada sedikit krisis ekonomi dan kerugian, terus mereka menekan dan yang di bawah itu diusir dahulu. Ini bukan sistem yang harus kita pertahankan, katanya lagi. Namun katanya, dia menyambut baik pengumuman bahawa gaji Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri akan dipotong sebanyak 2 bulan gaji untuk disumbangkan kepada tabung COVID-19.
Tambahnya, anggota-anggota Parlimen PKR juga dikerahkan untuk turun memberi sumbangan di kawasan masing-masing semaksimum mungkin, terutamanya di kawasan miskin, meskipun berdepan pemotongan peruntukan di kawasan-kawasan pembangkang. PKP yang berkuat kuasa sejak 18 Mac sepatutnya tamat 31 Mac nanti, namun dilanjutkan sehingga 14 April bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dibendung dengan jayanya. Setakat tengah hari tadi, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 2,031 kes COVID-19 dan 23 jumlah kematian. Kes yang baru dicatatkan adalah sebanyak 235 kes, manakala 45 pesakit kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Dalam pada itu, Mustafa beri kepercayaan kepada kerajaan tangani krisis, katanya. Pengalaman berharga yang diharungi Malaysia sebelum ini yang pernah diuji dengan pelbagai cabaran, daripada kemelesetan ekonomi, wabak penyakit sehinggalah krisis makanan, telah membolehkan negara merangka pelbagai strategi mantap dalam menstabilkan kembali serta mengukuhkan ekonomi. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Mustafa Mohamed berkata rakyat perlu memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan jentera kerajaan yang kini bertungkus lumus memerangi penularan pandemik COVID-19 yang mencengkam rakyat dan ekonomi negara. Ini bukan kali pertama negara kita dicabar krisis dan terbukti kita mampu. Kita ada kerajaan yang cekap, sistem pentadbiran yang baik, dan kalau kita tumpu sepenuh hati kepada usaha untuk memulihkan negara kita, insya-Allah kita akan mengembalikan kegemilangan negara. Dan apabila berakhirnya tempoh wawasan kemakmuran bersama 2030, WKB 2030, kita akan menjadi sebuah negara maju, katanya. Mustafa berkata demikian semasa program bicara naratif Majlis Tindakan Ekonomi mencorak landscape ekonomi rakyat yang disiarkan Radio Television Malaysia RTM malam tadi. Kita bertuah, walaupun kerajaan baru, Perdana Menteri mempunyai lebih 40 tahun pengalaman sebagai seorang ahli politik dari timbalan menteri, menteri besar serta pernah menerajui pelbagai kementerian seperti pendidikan, pertanian, perdagangan antarabangsa dan industri serta dalam negeri. Jadi walaupun beliau baru menjadi Perdana Menteri, kita bertuah dan bersyukur kerana dipimpin oleh seorang yang cukup matang dan luas pengetahuan tentang pentadbiran negara, termasuklah hal-hal ekonomi, katanya. Mustafa berkata pemulihan ekonomi akibat daripada COVID-19 akan mengambil masa yang panjang. Ekoran kesannya terhadap pelbagai sektor, terutamanya pelancongan dan pekerjaan. Dan kita perlu menerima hakikat kesannya cukup besar. Dan masalah ini kalau kita lihat negara kita semasa pembentangan belanjawan ekonomi negara diunjur berkembang antara 4.3% ke 4.5% pada 2020, tetapi kita sedia maklum bahawa ia tidak akan tercapai. Harga minyak dunia sudah merundum sehingga berlegar antara AS27 dan AS28 setong berbanding unjuran dalam belanjawan iaitu AS62 setong, katanya. Justru katanya cabaran yang perlu diatasi kerajaan bukan hanya untuk menangani COVID-19 tetapi juga penurunan nilai ringgit yang berlegar pada paras RM4.40 berbanding dolar AS, kelemahan indeks Bursa Malaysia yang jatuh di bawah paras 1,300 mata selain syarikat-syarikat yang terpaksa menghentikan operasi perniagaan mereka ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Yakin dengan pakej rancangan ekonomi. Menurutnya penguatkuasaan PKP yang bertujuan membendung penularan wabak tersebut turut menyebabkan rakyat terutamanya golongan B40 terkesan. Umpamanya mereka yang menerima gaji hari, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang meniaga di tepi jalan dan pasar malam, syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dan begitu juga syarikat besar, kata Mustafa. Oleh yang demikian, beliau berharap pakej rancangan ekonomi menyeluruh yang akan diumum esok Jumaat akan melibatkan bantuan tunai bagi memastikan rakyat mampu mendapatkan keperluan asas. Saya yakin bahawa pada Jumaat akan diumumkan pakej yang komprehensif dan tiada yang terlepas pandang, katanya lagi. Kerajaan Perikatan Nasional telah pun mengumumkan 3 pakej rancangan pada 16 Mac, 23 Mac dan 25 Mac lepas untuk menggerakkan ekonomi dan membantu rakyat mengharungi impak COVID-19. Sebelum itu pada Februari lepas, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad
telah melancarkan pakej ransangan ekonomi berjumlah RM20 bilion. Seperti yang Perdana Menteri tekankan, setiap hari perlu ada makanan di atas meja. Maknanya, nak pastikan rakyat Malaysia ada akses kepada makanan. Jadi akses ini ada dua. Yang pertama bekalan dan keduanya pendapatan. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna bertanggungjawab memastikan perkara ini tidak tergendala dan kita harap ini akan dapat dilaksanakan dengan baik dan dari sudut bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan untuk meneruskan hidup sudah pasti ini akan diumumkan tidak lama lagi, kata Mustafa. Selain kerajaan pusat, katanya kerajaan negeri lain turut mengambil inisiatif melancarkan pakej bantuan seperti Sarawak RM1.15 bilion, Sabah RM670 juta, Selangor RM127 juta. Pusat-pusat zakat negeri, pihak swasta dan individu turut tampil memberi sumbangan dalam bentuk tunai, peralatan perubatan dan bantuan kepada rakyat serta pasukan barisan hadapan. Sumber dari bernama. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Diva AA nak tebus mulut celupar dengan rendang istimewa. Jika diberi kesempatan, personaliti terkenal Azwan Ali berkata dia sedia untuk menjamu pihak pengurusan Hospital Putrajaya dengan rendang dimasaknya sebagai tanda ikhlas meminta maaf atas rasa tersinggung mereka sebelum ini. Azwan yang lebih dikenali dengan gelaran Diva AA itu berkata, rendang tersebut akan diberikan secara percuma sebagai tanda permohonan maaf yang dibuatnya selepas timbul dakwaan dia menghina cara kerja hospital terbabit. Menurutnya, permohonan maaf secara terbuka itu dilakukan selepas rakaman klip video mengandungi perutusan Diva AA bahagian 3 menjadi begitu panas. Troli Diva AA memohon maaf kepada semua pihak yang tersinggung dengan mulut gampang, mulut heng suang dan mulut tersial. Nak buat macam dah memang begitu kaedahnya. Dah nak dekat puasa dan menyambut hari raya, insya-Allah jika ada rezeki, Diva AA akan masakkan rendang Chief Diva dan sedekahkan kepada pihak pengurusan, katanya. Terdahulu Hospital Putrajaya memfailkan laporan polis berhubung penularan 2 video didakwa menjejaskan imej dan kredibiliti pegawai perubatan di situ semasa mengendalikan kes COVID-19. Laporan itu dibuat di Balai Polis Prison 7 pada 24 Mac lalu susulan video ditularkan oleh 2 selebriti tempatan. Jangan bagi berdendam. Video pertama dikongsikan penyanyi senior yang mempunyai impak tontonan tinggi. Manakala video kedua diperoleh daripada saluran YouTube seorang pengacara lelaki yang menyokong isu dibangkitkan selebriti pertama. Laporan tersebut juga dibuat sebagai langkah menepis tomahan dan persepsi masyarakat terhadap perkhidmatan kaki tangan mereka. Mengulas lanjut, Azwan berharap pihak Hospital Putrajaya akan bersikap terbuka dan menerima permohonan maaf yang dibuatnya itu. Kata Azwan, sebagai seseorang yang terkenal kerana bermulut celupar, dia sedar ada masa tertentu dia tidak dapat mengelak daripada menyentuh sensitiviti orang lain. Diva AA percaya pihak pengurusan Putrajaya akan bersikap terbuka dan menerima permohonan maaf ini. Kita kadang tak jaga mulut, tak jaga bahasa. Mungkin ada berbilion suka dengar mulut celupar, maki hamun sana sini dan pasti akan ada juga yang tersinggung, katanya. Justru bagi Azwan, tiada masalah untuk dia tampil dengan permohonan maaf kerana menyedari setiap kesilapan yang dilakukannya itu. Kita perlu betul-betul hormat kalau bersalah. Kita reda dan minta maaf. Tak jadi masalah kerana hidup ini bukan lama. Kita hidup dalam dunia, jangan bagi orang berdendam dengan kita. Itu pendirian Diva AA, katanya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online.